Baik, terima kasih kepada rakan setugas Walimul dan juga Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ada penonton. Kita bersua pada pagi ini untuk berkongsi maklumat semasa dan juga satu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan audio di luar sana. Dan saya harap audio yang sedang menyaksikan kami di sini dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, dan mungkin ada juga yang ingin mengambil sarapan pagi, selamat menjamu selera, dan juga kepada audio yang mungkin ada ingin melakukan apa je tugasan maupun aktiviti pada hari ini, kami harapkan agar audio dapat laksanakan apa je tugasan dengan baik, dan juga sentiasalah ya kita bertawakal kepada Allah dalam apa je aktiviti yang ingin kita lakukan. Dan Auda, seperti biasa saya akan kongsikan makluman semasa di sini. Saya kongsikan terlebih dahulu kepada Auda yang mana pada hari ini 15 Februari 2022 akan diadakan acara raptai menaikkan bendera negara yang akan bermula pada sekitar jam 9 pagi ini bertempat di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan pada 16 Februari 2022, hari Rabu, akan diadakan upacara menaikkan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Kebangsaan yang ke-38 bagi peringkat daerah Tutong akan diadakan esok 16 Februari 2022 pada jam 9.45 pagi. Sama juga bertempat di kawasan lapang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan Auda, untuk selanjutnya pula mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk tontonan Auda pagi ini. Sambah bagangan merupakan spesies tumbuhan endemik di Kepulauan Borneo yang juga turut ditemui di negara Brunei Darussalam. Spesies tumbuhan ini mempunyai daun yang agak berkilat di permukaan atasnya, selain mempunyai pucuk daun muda yang berwarna jambu kemerahan, serta daunnya yang tua pula berwarna hijau. Ia memang tidak asing lagi bagi penduduk tempatan di negara ini, kerana secara tradisinya, ia kerap digunakan oleh orang dahulu kala sebagai herba untuk kesihatan tubuh badan. Ia tergolong daripada keluarga Rubiaceae. Dan nama botaninya pula ialah Aidea resmosa atau juga disebut sebagai Aidea bornensis. Bagi sesetengah masyarakat kampung, ada juga yang menyebut sambah sebagai sambal atau sambar bagangan. Ini berkemungkinan berhubung kait dengan sebutan atau pelat bagi sesetengah etnik di negara ini. Namun mengikut cerita orang dahulunya, ia diberi nama sedemikian kerana kebiasaannya daun sambah bagangan akan diambil atau disambar dari pohonnya oleh penduduk kampung setelah pulang dari berkebun atau berpadi, dan kemudian dijadikan sebagai minuman herba yang penuh khasiat untuk melegakan kesakitan otot dan menghilangkan rasa letih setelah penat bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Kali ini saya akan bawa Auda untuk mencari sambah bagangan. Saya pernah jumpa menyentuh mengenai dengan sambah bagangan sebelum ini, tapi itu lebih kepada herba. Ini kita ni akan melihat, kita ni akan olahkannya menjadi satu produk teh. Dan saya berada di sekitar kawasan bukit di Kampung Kiudang. Dan saya akan bersama dengan Fatimah Jali untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya. Dan untuk itu Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Dayang Fatimah binti Jali adalah seorang yang aktif dalam pembuatan teh daripada daun herba sambah bagangan sejak tahun 2015 lagi. Dan produk teh organik sambah bagangan beliau juga tersenarai di bawah produk Satu Kampung Satu Produk. Beliau juga telah banyak mempelajari mengenai khasiat daun herba ini melalui pengalaman dan cerita daripada orang tua-tua yang bermastautin di Kampung Kiudang. Okey, baik, jadi macam mana kita ni kan tahu ni ciri-ciri sambah bagangan ni? Kalau terutama kalau masuk hutan, bagaimana? Kalau masuk hutan, ciri-cirinya yang kita ni tahu tempat tumbuhnya di mana. Sambal bagangan ni tumbuhnya selalunya di liring-liring bukit pula ni. Di mana ada tempat-tempat tanah tu yang berbatu-batu kuning, tapi tidak semua bukit dia ada. Kita ni mesti lihatlah daunnya macam mana. Kalau yang macam ni namanya sambal bagangan. Ciri-ciri daunnya ada yang bersih macam ni, tapi kebanyakannya ia ada yang berlubang-lubang lah macam ni. Ia bukannya anda semestinya ia berlubang ni yang dah baik. Sebenarnya memang struktur daunnya memang macam ni lah.
berlubang-lubang. Okey, baik. Jadi selain daripada bentuk daunnya, mungkin dari segi apa ia tumbuh ketinggiannya bagaimana? Ketinggiannya macam yang kita ni lihat sini, ketingginya ada yang lebih melebihi daripada 5 meter. Makin ia tua, makin ia akan naik ke atas lah macam ni. Ini sudah kira dalam 3 meter sudah ni punya naiknya. Buahnya tu berguna kan juga? Buahnya indah kami guna. Kita ni menggunakan daunnya saja. Daun yang beliau gunakan untuk membuat teh lazimnya adalah daun sambah bagangan tua yang berwarna hijau, dan setelah dipetik, daun-daun tersebut akan dipisahkan daripada tangkainya dan kemudian dicuci sehingga bersih. Proses seterusnya adalah dijemur di bawah sinaran matahari sehingga ia kering, yang sekurang-kurangnya mengambil masa dalam 1 ke 3 hari atau lebih mengikut keadaan cuaca. Daun yang telah dijemur dan kering mempunyai warna coklat kehitaman dan ia boleh disimpan dan digunakan sepanjang masa. Daun organik sambah bagangan inilah yang digunakan sebagai daun teh herba yang boleh dicampur dengan air panas ataupun sejuk dan akan mengeluarkan warna teh dan aroma yang semula jadi. Jadi mungkin Kak Fatimah juga boleh kongsikan kepada kami khasiat sambah bagangan. Okey, di antara khasiat sambal bagangan yang seperti yang kita ni lihat tadi, ia boleh memulihkan kesakitan otot-otot selepas kita ni penat bekerja ataupun kita ni selepas kita ni bersukan. Itu salah satunya. Yang kedua, boleh menambah tenaga dan meningkatkan kita ni punya stamina. Boleh juga mengurangkan toksik dalam badan. Selebihnya dapat memulihkan tenaga wanita selepas ia bersalin. Ini kita ni lepas orang beranak lah tu dapat mengurangi gastrik. Sebenarnya sambal bagangan ni adalah salah satu herba yang semula jadi. Macam kita ni lihat tadi, kita ni ambil dia di hutan. Indah bukannya ditanam sama sekali lah. Inilah herba ataupun produk kesihatan yang paling alami yang ada di sini, yang ada di tempat kita ni Brunei Darussalam lah. Selain itu, menurut kajian yang telah dilakukan oleh penuntut Universiti Brunei Darussalam (UBD), daun teh organik sambah bagangan juga mempunyai kapasiti antioksidan yang tinggi yang baik untuk melawan pelbagai jenis penyakit dan penuaan. Oleh itu, ia sesuai diminum secara rutin oleh semua golongan dan peringkat umur bagi tujuan kesihatan. Alhamdulillah, Auda. Inilah rasa teh sambah bagangan. Dapat dikatakan satu rasa yang alami yang semula jadi, yang kita ni baru saja tadi memupul. Dan ingin juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fatimah kerana sudi membawa saya untuk memupul sambal bagangan dan terus menunjukkan cara pembuatan tehnya. Ini merupakan rasa asli dan ini pula yang dicampur dengan lemon dan juga madu. Walaupun dicampur sebagai orang menambah perisap, tambah nilai lah, tapi khasiatnya tetap sama sahaja kerana lemon dan juga madu juga turut mempunyai khasiatnya yang tersendiri. Alhamdulillah. Jadi kedua-duanya pun mempunyai khasiat yang bermanfaat dan mudah-mudahanlah dengan bahan ini dapat menjadi satu tambah nilai dari segi ilmu pengetahuan kepada Auda di luar sana, dan insya-Allah kita akan bersua lagi Auda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.